yang mendapatkan dia salah satu daripada pendapat yang 5. Walaupun dengan bau nisbah orang buta. Dan jika tidak nampak makmum akan najis itu kerana lindung dengan pakaian sekalipun, wajib ulangi sembahyang itu. Dan najis yang masalah apabila nyata kata imam itu kena najis. Dia katanya masalah imam mempunyai najis. Imam mempunyai najis, maknanya imam yang kena najis. Najis itu ada kat badan dia, ataunya ada kat pakaian dia. Maka sekiranya najis itu najis yang sembunyi, sekiranya najis itu najis yang sembunyi, dia katanya atau imam mempunyai najis yang sembunyi. Dan jikalau pada sembahyang Jumaat sekalipun, jika lebih ia daripada bilangan 40, masalah najis yang sembunyi itu, maka hukum dianya tiada wajib ulangi, tiada wajib atas makmum mengulangi akan sembahyangnya. Dan jika adalah imam mengetahui dengan hadas dirinya atau najis itu sekalipun, walaupun imam tu tahu sekalipun kata dia tu berhadas atau dia tu ada najis sekalipun, dengan sebab ada di dia tu najis yang sembunyi, maka pada pihak makmum tak wajib mengulangi akan sembahyangnya. Jadi masalahnya masalah imam tu kena najis. Maka di sini dobit dia, maka di sini kira katanya sekiranya kalau najis itu najis yang sembunyi, maka sembahyang makmum itu sah, lagi pulanya tidak kena ulangi akan sembahyangnya. Dan kalaulah najis itu najis yang zahir, maka wajib di atas makmum mengulangi akan sembahyangnya sekiranya kalau dia tahu. Janjinya ditahu, kalau sekiranya kalau tak tahu tu tak mengapalah. Sekiranya kalau makmum tu tahu katanya imam tu kena najis, najis tu yang zahir, maka wajib di atas makmum mengulangkan sembahyangnya sebab tidak sah sembahyang dia. Jadi pendekatannya masalah diulangi ke tak diulangi itu terpulang kepada najis itu najis yang sembunyi atau najis yang zahir. Di situnya tidak ada khilaf. Kalau imam tu ada najis yang sembunyi, maka sembahyang makmum itu sah, tidak wajib mengulangi. Kalau najis itu yang ada kat imam itu najis yang zahir, maka wajib mengulangi. Wajib di atas makmum mengulangi akan sembahyangnya. Sebab sembahyang dia tu tidak sah. Maka mana diakah najis zahir, manakah najis yang sembunyi. Maka mengikut di sini, mengikut yang disebut dalam kitab ini, dia katanya najis yang zahir itu ialah najis ain.
Najis yang zahir itu ialah dan najis yang zahir, tengok dia kata, dan najis yang zahir itu najis ain yang mendapatkan dia. Najis ain tu mana dia najis ain? Yang mendapatkan dia salah satu daripada pendapat yang 5. Maknanya setiap-tiap najis yang kita boleh dapatkan dia dengan salah satu daripada pendapat yang 5, artinya pencederaan yang 5. Boleh tengok dengan mata, boleh hidu dengan hidung, boleh rasa dengan lidah. Maka adalah najis yang zahir. Dan najis yang hukmi, mana najis pada hukum, maknanya kalau kita tengok tak nampak, kalau kita hidu tak dapat baunya, kalau kita rasa dengan lidah tak dapat rasaannya, maka itu adalah najis hukmi. Najis hukmi itu dia katanya seperti air kecing yang sudah kering, yang hilang baunya. Tetapi kain yang kena air kecing tadi itu kita tak basuh. Apabila kena air kecing, kita tak basuh. Kita letak kat suatu tempat, lama kelamaan, dia dah habis bau, dia dah kering, bau dia pun tidak ada. Tetapi masih hukum kata kain itu mutanajis, kena najis. Sebab kita ketika kena air kecing tu kita tak basuh. Jadi najis hukminya, najis yang sebunyinya ialah najis hukmi. Jadi di sini maknanya maksud dengan kata najis yang zahir ialah najis ain. Maksud dengan kata najis yang sebunyi ialah najis hukmi. Najis bunyi, najis hukmi. Najis yang zahir, najis ain. Maka dengan sebab tu tilik kepada di situ maknanya kalau kita katanya tai cicak ada dalam poket baju sekalipun, maka masuk dalam najis yang zahir. Sebab kita boleh tengok dengan mata, kita boleh sentuh, kita boleh jamuh, kita boleh pegang. Sebab tu dia katanya dan najis yang zahir itu najis ain yang mendapatkan dia salah satu daripada pendapat yang 5. Walaupun dengan bau nisbah bagi orang buta. Jadi maknanya najis kalau ada, orang buta boleh dapat juga, boleh tahu juga kata ada najis ain dengan secara dapatkan bau najis itu. Dan jika tidak nampak makmum akan najis itu, kerana lindung dengan pakaian sekalipun. Seperti katanya najis dalam poket, najis kena pada pakaian sebelah dalam, maka itu najis yang zahir. Walaupun kita tak nampak dengan mata, wajib ulangi sembahyang itu. Ini satu kaum ya. Jadi mengikut kaum di sini, mengikut pendapat di sini yang sebut dalam kitab ini bahwasanya sekiranya kalau najis itu najis hukmi. Sekiranya pakaian yang imam pakai itu kena najis. Tetapi najis itu najis hukmi. Najis hukmi. Kalau kita tengok pun tak nampak. Kalau kita nak hidu pun tak dapat hidu. Kalau kita rasa pun tak dapat rasa. Nak pegang memanglah tak boleh. Maka sekiranya kalau najis hukmi ialah najis yang sembunyi, maka tak wajib di atas makmum mengulangi akan sembahyangnya. Dan sekiranya kalau najis yang ada kat badan imam atau kat pakaian imam itu ialah najis yang zahir, kalau kita najis yang zahir itu kita boleh dapat dengan pencederaan yang 5, dengan pendapat yang 5. Kita boleh pegang, boleh sentuh, kita boleh tengok, kita boleh hidu, kita boleh rasa dengan lidah, maka adalah najis yang zahir. Apabila tilik kepada maknanya begitu, nampak tak kira lah. Kita dengan makmum jauh ke dekat, tak kira. Kalau jauh pun, kalau tak cicak adalah dalam poket imam tu, maknanya kita tak nampak semata dah. Itu dikira katanya najis yang zahir. Wajib mengulangi lah sekiranya kalau kita tahu. Tak kira kita dengan makmum itu duduk jauh ke duduk dekat, artinya imam berdiri, kita sembahyang dalam duduk, sekalipun
Artinya orang buta, artinya orang tidak buta sama. Duduk sebelah luar pakaian ke, duduk sebelah dalam pakaian ke, tak kira. Asalkan katanya najis itu najis yang zahir boleh. Kalau kita tengok nampak. Benda dalam poket kalau kita tengok nampak. Itu adalah najis yang zahir. Begitu. Ini mengikut pendapat dia lah. Mengikut yang disebut di sini. Najis yang zahir ialah najis ain. Jadi maknanya najis yang ain tu saat ni lah. Najis, jadi najis tu bentuk ain, bentuk tubuh. Jadi suatu benda. Kita boleh tengok dengan mata atau kita boleh sentuh atau kita boleh hidup atau kita boleh rasa. Sebab tu orang buta walaupun dia tak nampak tetapi dia boleh hidup, boleh sentuh. Macam tak cicak tu orang buta pun boleh boleh dapat katanya itu tak cicak sebab dia dapat bau, sebab dia boleh sentuh. Maka nisbah najis yang zahir tidak ada perbezaan di antara orang buta dan orang yang mata nampak, orang yang tidak buta. Tidak ada beza di antara sebelah dalam pakaian atau sebelah zahir pakaian. Tidak ada beza. Asalkan najis itu najis ain, maka kira kata najis itu najis yang zahir, maka wajib di atas makmum mengulangi akan sembahyangnya. Walaupun terlindung dengan umpama pakaian begitu sekalipun, asalkan najis itu najis yang zahir, maka wajib mengulangi. Ini satu pendapat. Dan satu pendapat lagi yang diiktimad oleh Ibn Hajar dan Imam Ramli dan lain-lain lagi bahwasanya seperti yang saya kata kemarin lah, najis yang zahir najis yang zahir itu ialah najis kalau kita perhati kita nampak. Kalau makmum tu perhati tengok, kalau makmum tu tengok dia akan nampak. Itu dikira kata najis yang zahir. Itu dikira kata najis yang zahir. Sekiranya kalau kita tengok kita nampak. Itu katanya najis yang zahir. Tetapi kalau najis yang sembunyi, maknanya kalau kita tengok tak nampak. Itu dikira kata najis yang sembunyi. Maka yang inilah terlebih muafakat dengan makna lurah. Sebab zahir nampak tengok. Kalau sembunyi tak nampak tengok. Dia tak kira katanya ain ke tidak ain, dia tidak kira. Sekiranya kalau kita katanya tak cicak masalan, tak burung ke masalan ada dalam poket baju imam, maka kita dah tak nampak. Kita tak nampak. Kalau kita duduk jauh daripada imam pun kita tak nampak juga. Kalau orang buta pun tak nampak juga. Maka itu adalah najis yang sembunyi. Walaupun boleh sentuh lah, kalau nak pegang boleh lah benda itu. Jadi maknanya satu pendapat lagi yang sebut dalam i'timad oleh Ibn Hajar dan juga Imam Ramli, bahwasanya najis yang zahir ialah najis kalau kita tengok kita akan nampak. Najis yang sembunyi ialah kita tengok tak nampak. Ain dia ada ke tidak ada tak kira. Jadi pendek katanya kalau najis tu najis hukmi, memanglah najis yang sembunyi. Kalau najis itu najis yang hukmi, ialah najis yang sembunyi. Tak payah mengulangi. Habis tu kalau najis yang ain pula, kalau kita nampak, maka kira kata zahir. Kalau kita tak nampak seperti duduk dalam poket baju imam, kita makmum tak nampak, kira kata sembunyi. Begitu. Jadi hukumnya tetap begitu. Kalau najis yang sembunyi, tak payah ulangi. Tak wajib mengulangi. Kalau najis yang zahir, wajib mengulangi. Cumanya ada khilaf tentang mentafsirkan apa yang dikehendaki dengan najis yang zahir, apakah yang dikehendak dengan najis yang sembunyi. Hukumnya tetap. Kalau najis yang sembunyi, tak wajib mengulangi. Kalau najis yang zahir, wajib mengulangi. Tetapi khilaf pada mentafsirkan murad,
kandak dengan najis bunyi tu apa dia, najis yang zahir tu apa dia. Kalau mengikut dalam kitab ini bahawa najis yang sembunyi terkena kepada, tersimpan pada najis hukmi saja. Seperti kencing yang hilang bau, yang kering, yang hilang baunya. Itu saja. Lain kalau najis ain dikira kata najis yang zahir. Walaupun terlindung dengan pakaian, terlindung dengan sebab jauh, terlindung dengan sebab apa dia? Walaupun terlindung dengan pakaian sekalipun, walaupun duduk jauh daripada imam tak nampak, sebab kita duduk jauh, saf yang akhir, sekalipun sekiranya benda itu boleh dapat dengan pencederaan yang lima, maka najis yang zahir, maka wajib kena ulangkan sembahyang. Itu yang sebut dalam kitab ini. Tetapi kalau mengikut yang disebut dalam kitab Tuhfah, kalau najis itu najis hukmi, memanglah sembunyi. Kalau najis itu najis hukmi, memanglah najis itu najis yang sembunyi. Habis tu kalau najis ain, tu dia kira zahir tak zahir, kira kata kalau kita tengok kita nampak. Itu zahir. Kalau najis ain, kalau kita tengok tak nampak dengan sebab terlindung, dengan sebab jauh, dengan sebab terlindung dengan pakaian imam, atau dengan sebab kita duduk jauh daripada imam, maknanya kita nak nampak ni, orang nak nampak najis kat imam ni, orang duduk sebelah belakang betul-betul dengan imamnya. Kalau duduk sebelah kanan jauh, kalau duduk sebelah kiri ataunya duduk belakang imam juga tetapi jauh, dia tak nampak lah. Dan begitu juga kalau orang buta, memang dia tak nampak. Memang dia tak nampak. Melainkan dia dapat bau, tu lain. Begitu juga kalau katanya imam sembahyang berdiri, makmum sembahyang dalam keadaan duduk. Habis tu najis tu ada najis, ain najis tu ada di kepiah imam. Kita katanya imam itu berdiri, makmum duduk. Dan najis itu ada kat surban imam atau ada kat kepiah imam. Jadi mana makmum tak nampak lah. Ada sebelah atas kepiah tu, atau sebelah atas bagi surban imam. Jadi makmum duduk, dia tak nampak lah. Maka itu dia katanya sembunyi juga. Sebab dia tak nampak tengok. Jadi mengikut pendapat dalam kitab Tuhfah, maknanya najis ain itu belum tentu nak jadi zahir, nak jadi sembunyi. Kalau najis hukmi memang dah sembunyi. Tetapi kalau najis yang ain, kalau nampak kira kata zahir, kalau tak nampak kira kata sembunyi. Begitu. Maka tetapi di atas dua-dua kaum tu kira kata hukumnya tetap kalau zahir diulangi, wajib diulangi, kalau sembunyi tak diulangi. Cumanya khilaf situ dah. Khilaf tentang mentafsirkan apa yang dikehendaki dengan najis yang zahir pada pakaian pada badan imam atau najis yang sembunyi. Cuma khilaf pada mentafsir. Itu dua kaum. Tetapi di sini sebut satu kaum saja. Itulah. Jadi sekiranya kalau kita najis tu ada di imam, ada kat pakaian imam, ada kat mana? Ada kat pakaian imam, ada kat badan imam, tetapi kita tak tahu kata ada. Tapi pada wakil itu ada lah. Tetapi kita tak tahu sampai ke bila-bila kita tak tahu. Maka itu memanglah tak payah ulangi semata dah. Kalau najis tu ada, tak kira lah najis mana-mana. Ada, kenalah di badan imam atau di pakaian imam. Tetapi kita tak tahu. Tak tahu kata ada. Maka itu hukumnya tak ada. Maka sembahyang kita tu tak payah ulangi semata dah. Tetapi masalahnya apabila kita tahu kata ada najis kat pakaian imam, maka di situlah kena tengoknya najis itu najis yang
apabila kita tahu kata pakaian imam tu kena najis, itulah kena tengoknya najis yang sembunyi ke najis yang zahir. Seperti kita tahu selepas pada kita sudah sembahyang. Selepas pada kita sudah sembahyang, kita tahu katanya ada di badan atau di pakaian imam tu najis. Maka sekiranya apabila kita tahu katanya ada kat badan imam atau kat pakaian imam tu ada najis, ada kena najis, maka di situ tengoklah najis hukmi, najis bunyi ke najis yang zahir. Tengok di situ pula. Dengan sebab kita dah tahu katanya ada najis kat badan imam atau kat pakaian imam, maka di situ kita kena tengoklah najis yang ada kat pakaian imam tu najis yang sembunyi ke najis yang zahir, yang jelas. Maka sekiranya masuk dalam bahagian najis yang sembunyi, maka tak payah kita ulangi walaupun kita tahu. Begitu. Tetapi kalau najis yang ada kat imam itu, ada kat pakaian imam tu adalah najis yang zahir. Kita tahu kata ada najis yang zahir, maka kita wajib kena ulangi akan sembahyang kita yang kita mengikut dia tadi. Begitu. Kita ulang sekali lagi. Masalahnya imam di badan dia atau di pakaian dia ada najis, ada kena najis. Pada wakilnya begitu, yang berlakunya begitu. Tetapi kita makmum tak tahu, tidak tahu sampai, tak tahulah mudah katanya, tak tahulah selepas pada sembahyang sampai ke bila, mudah kata sampai ke matilah, tak tahu. Maka itu memanglah sembahyang kita tu sah semata, tak payah diulangi semata, sebab nak buat macam mana kita tak tahu. Begitu. Tetapi kalau kita tahu katanya ada najis kat badan atau kat pakaian imam, maka apabila kita tahu, itu kena tengoklah adakah najis yang ada di situnya, ada kat badan imam, kat pakaian imam tu sembunyi ke zahir. Najis yang sembunyi ke najis yang zahir. Kalau najis tu najis yang sembunyi, maka tak wajib ulangi walaupun kita tahu lah ni. Ni masalah kita tahu kata ada najis kat badan imam, kat pakaian imam, tetapi najis itu najis yang sembunyi. Itulah katanya tak wajib mengulangi. Begitu. Kemudian kalau dan sekiranya kalau kita tahu kata ada kat badan imam atau kat pakaian imam tu ada najis, tetapi najis itu najis yang zahir, situlah katanya wajib kena mengulangi akan sembahyang yang kita mengikut dia tadi. Habis itu mana dia najis hukmi, mana dia najis zahir, mana dia najis yang sembunyi, itu khilaf dua kawan tadi yang saya sebut tadi. Satunya mengikut dalam kitab ni, dia katanya kalau najis hukmi kesemuanya masuk dalam bahagian sembunyi. Kalau najis yang najis ain masuk dalam bahagian najis zahir, wajib mengulangi semata walaupun kita tak nampak, sebab terlindung, sebab jauh, sebab buta, walaupun makmum tu tak nampak, dengan sebab jauh daripada imam, dengan sebab dengan sebab terlindung dengan pakaian imam, atau dengan sebab imam tu berdiri, makmum ni duduk, atau dengan sebab dia tu buta, tak kira. Sekiranya kalau katanya najis ain ada kat badan imam, kat pakaian imam, katanya zahir, maka wajib mengulangi. Wajib mengulangi. Dan juganya wajib di atas makmum beritahu kepada, wajib di atas imam beritahu kepada makmum kata dia kena najis. Begitu. Supaya makmum boleh mengulangi akan sembahyang dia yang dia mengikut tadi. Itu mengikut yang disebut di sini. Tetapi kalau mengikut dia dalam kitab Tufah, ialah kalau najis hukmi memanglah najis yang sembunyi. Tidak ada yang lain. Tetapi kalau najis ain, itu tengok kalau nampak maka zahir. Kalau tak nampak maka adalah sembunyi. Begitulah. Maka untuk kita nak beramal, ambillah, nak ambil mana-mana tu daripada dua tafsir tadi, tafsir zahir dan sembunyi itu,
Kalau nak mengikut dalam kitab Tufah, dalam kitab Nihayah tu, maknanya kalau kita nampak, wajib kena mengulangi. Kalau tak nampak, pakai, kira kata tak wajib mengulangi. Begitulah. Dan sah, kita sambung di situ. Dan sah mengikut orang yang selamat dengan orang yang sentiasa keluar kencing. Sebab sah sembahyangnya. Dan sah mengikut orang yang mengikut orang yang selamat. Orang yang selamat tu ialah makmum dah. Dengan orang yang sentiasa keluar kencing. Dia jadi imam. Orang yang sentiasa keluar kencing. Artinya sentiasa keluar angin. Sama. Sentiasa keluar kencing, sentiasa keluar angin. Begitu juga masuk dalam hukum ni sama juga ialah masalah perempuan istihadah. Kalau makmum dia orang perempuan lah. Jadi masalahnya dia orang yang sentiasa keluar kencing itu ini suatu penyakit. Ditipai oleh suatu penyakit jadi sentiasa bertitik kencingnya. Jadi kencing dianya sentiasa bertitik. Jadi apa dia penyakit tu saya pun tak tahu juga nama dia. Tapi penyakit dia tu sentiasa kencing dia tu masih sentiasa keluar. Lama-lama bertitik, keluar. Itu kalau dia nak jadi imam, padahal kita makmum ni orang yang selamat, yang tak kena penyakit gitu, maka boleh kita nak ikut. Sebab sembahyang dia itu sah. Sembahyang orang yang sentiasa keluar kencingnya sebab sah sembahyangnya. Apabila sah sembahyang, maka bolehlah kita mengikut orang yang sah sembahyang dia. Begitu. Jadi sedikit masalah orang yang sentiasa keluar kencing. Dia tak batal wuduk dengan sebab titik, dengan sebab keluar biasa tu tak batal wuduk. Yang dia nak batal wuduk tu keluar lain pada biasa. Contohnya kalau orang yang sentiasa keluar kencing tu, kalau kita katanya setengah minit setitik keluar, setengah minit satu titik dia keluar, setengah minit satu titik dia keluar, itu misalnya. Maka itu tidak membatalkan wuduk dengan sebab keluar titik sentiasa keluar begitu, dia tidak membatalkan wuduk, sebab tu sah sembahyang dia. Tetapi yang nak jadi batal tu dia keluar banyak pada tu. Yang biasa keluarnya setitik, tapi biasanya tak sampai pun, tak menitik pun. Tapi kita cakap mudah-mudahnya, masalahnya nak bagi senang nampak masalahnya, kita katanya setengah minit setitik, maknanya dia keluar sentiasa keluar. Maka itu tidak membatalkan wuduk dengan sebab itu. Yang nak jadi batal wuduk tu keluar dengan cara banyak, keluar dengan secara luar pada biasa. Biasanya titik, keluar kali ini tu lebih pada setitik. Jadi halaka banyak. Maka itu jadi batal wuduk lah. Macam kita kata biasa dia bertitik. Biasanya dia bertitik. Lepas tu kalau katanya keluar tu banyak, keluar tu jadi macam orang biasa kencing, maka itu memanglah membatalkan wuduk. Kalau titik tu kira katanya tak keluar, dimaafkan. Sebab sembahyang dia tu, maka dengan sebab dimaaf itulah sembahyang dia tu sah. Maka orang yang sah sembahyang, maka boleh kita nak mengikut dia. Sebab salah satu daripada syarat orang yang nak sah mengikut tu orang yang sah sembahyang. Maka orang yang penyakit ini orang yang sah sembahyang dia. Sebab itulah kira kata sah sembahyang. Sebab tu kalau kita nak mengikut kanak-kanak boleh.
imam yang sah sembahyang walaupun dia kanak-kanak belum balik sekalipun, tetapi syaratnya tamyiz. Sebab sembahyang, syarat bagi nak sah sembahyang ialah bertamyiz, bukan balik. Syarat bagi nak sah sembahyang ialah bertamyiz. Maka sekiranya kalau kanak-kanak itu sudah tamyiz, ambil wuduk apa dia semua kena dengan cara semua, boleh kita nak ikut. Kita katanya masalah lain tu tak ada masalah lah. Dia bacaan dia pun betul, wuduk pun dia ambil kena betul, syarat-syarat sembahyang pun dia tahu, rukun-rukun sembahyang pun dia tahu, tetapi dia belum balik. Maka sembahyang dia adalah sembahyang yang sah. Maka kita orang balik boleh nak mengikut dia. Sebab kaedah asalnya setiap-tiap orang yang sah sembahyang boleh kita nak ikut. Setiap-tiap orang yang sah sembahyangnya boleh kita nak ikut. Tapi tambahlah jangan orang ummi, jangan tak ada wuduk. Itu memanglah. Tapi sekiranya kalau dia dah ambil wuduk, dia bacaan dia betul apa semuanya, pada diri dia tu sah sembahyang, kena dengan syarat tak ada jadi ummi, dan dia ambil wuduk, dia menghadap kiblat, dia tutup aurat ke semuanya, maka kalau sah sembahyang dia, maka boleh kita nak ikut. Walaupun tidak balik sekalipun. Sebab syarat nak sah sembahyang tu bukan nanti balik, bukan bertamyiz. Sebab itulah kita kembali katanya kenapa disuruh pada umur 6 tahun suruh sembahyang. Sebab biar galib-galibnya kanak-kanak itu umur 6 tahun dah bertamyiz. Tetapi kalau umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun tapi belum tamyiz lagi, maka tak wajib datang ibu bapa suruhkan anak dia sembahyang. Sebab tidak sah lagi. Begitu. Jadi, itulah masalah katanya kalau orang tanya, boleh ke tidak kita mengikut imam yang belum balik? Sekiranya kalau sembahyang dia sah, boleh lah. Sebab sembahyang tu yang tidak sah sembahyang yang kanak-kanak yang belum tamyiz. Kalau kanak-kanak tu sudah tamyiz, sahlah sembahyang dia. Tapi bagi kena cara lah. Begitulah. Maka di sini pun begitulah. Orang yang salisi, orang yang sentiasa keluar kencing, maka sembahyang dia tu sah walaupun air kencing dia masih menitik. Sentiasa menitik. Sembahyang dia tu sah. Maka setiap-tiap orang yang sah sembahyangnya, boleh kita nak ikut. Begitulah. Dan sah mengikut dengan yang fasik dan yang bid'ah. Dan sah mengikut dan sah mengikut dengan yang fasik, dengan imam yang fasik. Imam adalah orang yang fasik. Boleh sah ke tidak? Sah ke tidak kita nak mengikut jadi makmum dia? Jawabnya sah. Orang bid'ah, nanti dulu. Orang yang fasik, kalau sah ke tidak kita mengikut dia jadi imam, jadi makmum dia? Jawabnya sah. Tapi kalau kira makruh ke tidak, sah lah. Tetapi makruh ke tidak, jawabnya makruh. Jawabnya makruh, tapi sah lah. Nak kira sah tu sah lah, tetapi makruh. Kalau kita nak kiranya dengan sebab sah mengikut orang fasik, maka kira kalau tilik pada hukum asal di awal-awal kitab ceritanya, mana lepas daripada tuntutan. Kalau kata sunat, kalau kata fardu kifayah, lepas pada tuntutan fardu kifayah dengan sebab berjemaah dengan imam yang fasik. Tetapi hukumnya makruh lah. Begitu. Dan yang bid'ah, imam yang berbid'ah. Bid'ah pada perbuatan ke, bid'ah pada i'tikadnya, tak kira lah. Tetapi bid'ah ini tak membawa kepada jadi kufur. Kayak begitu. Bid'ah yang tidak membawa kepada jadi kufur. Kalau contohnya bid'ah dia membawa kepada jadi kufur, seperti dia katanya i'tikad dia tu Tuhan
itu sama dengan makhluk ada turun ke bumi pada waktu malam. Artinya Tuhan itu katalah bid'ah dia tu membawa kepada jadi kufur. Seperti katanya Allah Ta'ala sama dengan manusia. Rupa Allah Ta'ala berupa sama dengan rupa manusia. Ada makan, ada minum, ada tidur. Memanglah i'tikad begitu salah, lagi pulanya bid'ah yang membawa kepada jadi kufur. Itu memanglah tak boleh sebab orang kufur, orang kafir. Sekiranya kalau bid'ah dia, tak kiralah bid'ah pada perbuatan atau bid'ah pada i'tikadnya, maka bid'ah itu tidak sampai jadi kufur. Salah-salah tetapi tidak jadi kufur. Seperti mereka yang i'tikad Tuhan berjihad atas. Tuhan berjihad pada jihad atas. Memang salah bid'ah i'tikad gitu, tetapi tidak jadi kufur. Sebab i'tikad katanya Tuhan di sebelah atas, jihad yang mulia. Maka itu tak jadi kufur pada kaum sahih. Tetapi bid'ah, berdosa dah i'tikad begitunya. Maka sah juga kita mengikut. Begitulah. Jaga sikit yang bid'ah, yakni bid'ah yang tidak jadi kufur dengan sebab bid'ah itu. Jadi bid'ah tidak sampai jadi kufur lah, jadi tak berat sangatlah. Sekadar berdosa dengan sebab bid'ah dia. Apa tu masalah bid'ah tu kena belajar suku lah. Dan yang was-was, maknanya imam yang was-was, maknanya sah kita makmum mengikut akan imam yang kena penyakit was-was. Dan yang aklaf, yakni sah mengikut imam yang aklaf. Sah mengikut imam yang aklaf. Siapa yang aklaf? Yang tidak berkhitan. Yang tidak berkhitan. Maka tetapi masalahnya orang yang tidak berkhitan, orang lelaki kalau tidak berkhitan, maka dia wajib di atas dia tu kena basuh sebelah dalam tu. Kalau tidaknya tidak sah sembahyang sebab dia kena air kecing dia tu. Sekiranya kalau dia tu tidak berkhitan, dia basuh sebelah luar saja, maka tidak memadai dengan sebab sebelah dalam kena air kecing. Terpaksa bagi orang yang aklaf, orang yang tidak berkhitan tu, dia kena basuh sampai ke sebelah dalam. Dia kena buka lah. Tempat di situlah dia kena buka supaya meratai akan basuh kencingnya. Kalau tidak sah sembahyang sebab menanggungkan najis. Kalau dia basuh sebelah zahir saja. Tak dapat tidak tu, dia kena apa dia? Dia kena basuh sebelah dalam tu juga. Begitulah. Tengok. Kalau soalnya sah ke tidak mengikut imam yang aklaf, tapi imam yang aklaf yang dia ambil wuduk belum kalau dia kencing dia basuh sampai sebelah dalam lah. Tetapi kalau orang aklaf, orang tidak berkhitan, ketika dia kencing dia tak basuh sebelah dalam, basuh sebelah luar, memang tidak sah. Memang tidak sah. Begitulah. Kalau dia basuh sebelah dalam dah, lepas tu dia ambil wuduk, dia kencing, dia basuh sebelah dalam dia buka, dia basuh, habis itu dia ambil wuduk, maka sah kita mengikut dia. Tetapi makruh mengikut orang yang tadi, mengikut orang yang fasik, mengikut imam yang fasik, mengikut imam yang bid'ah, mengikut imam yang was-was, mengikut imam yang tidak berkhitan, hukumnya makruh. Sah, memang dah sah, tetapi hukumnya makruh. Begitu. Kenapa makruh? Sebab membawa kepada kita tak memuaskan hati. Sebab membawa kepada kita tak memuaskan hati. Nanti dia berdoa, kita rasa segan nak apa dia, kalau imam tu orang fasik, imam tu orang bid'ah, nanti dia berdoa, kita segan nak ucap amin dengan doa dia. Jadi kita terasa tak puas hati dengan mengikut dia. Sebab tu makruh. Kalau kita mengikut orang yang tidak fasik, mengikut orang yang tidak bid'ah, mengikut orang yang tidak was-was, mengikut orang yang sudah berkhitan, kita memuaskan hati.
Maka itulah yang naknya pada masalah kita jemaah. Kita sembahyang berjemaah dengan seorang imam dan mengikut dengan anak zina dan seumpamanya khilaful aula. Dan mengikut dengan anak zina. Dan mengikut dengan anak zina. Dengan imam tu anak zina, anak luar nikah. Dan mengikut anak zina dan seumpamanya, hukumnya seumpama anak zina khilaful aula. Seumpama anak zina tu seumpama anak zina tu ialah seorang yang tiada tahu siapakah bapaknya. Siapakah bapak dia. Jadi maknanya orang ini kita nak kata anak zina pun tak boleh. Tetapi tak tahu kata siapa bapa dia. Tak tahu siapa bapa dia. Itu pun seumpama dengan anak zina juga. Masalah ada juga, tetapi dia tak jadi kata dia jadi dianya bukan dengan sebab zina. Contohnya masalah syubhat. Contohnya masalah syubhat. Masalah syubhat ketika katanya seorang perempuan tu dia dah ada suami. Kemudian ada seorang lelaki mari syubhat dengan dia. Mari syubhat, mari setubuh dengan dia dengan secara syubhat. Kemudian selepas pada tu suami bersetubuh pula dengan dia. Maka jadi dia tu tak tahu kata anak siapalah. Tetapi tak jadi haram lah sebab syubhat. Maka itu maksud katanya seumpama anak zina. Maka hukumnya khilaful aula, rendah sikit daripada makruh. Sah, tapi khilaful aula tak sampai tahap makruh. Dan telah memilih oleh Subki dan mereka yang mengikutnya mengikut Imam Subki, dan telah memilih oleh Subki, oleh Imam Subki dan mereka yang mengikutnya mengikut pendapat Imam Subki akan ternafi makruh. Akan ternafi makruh maknanya akan hukum tidak makruh apabila teruzur jamaah malaikat di belakang mereka yang tersebut. Bahkan ialah afdal daripada sembahyang seorang. Jadi masalah tadi itu kalau anak zina walaupun bukan makruh tetapi khilaful aula. Yang tadi itu yang bid'ah, yang fasik, yang waswah, yang aklaf adalah hukumnya makruh. Tetapi memilih oleh Imam Subki, dia katanya sekiranya kalau kita tak ikut dia sembahyang seorang diri kita. Macam inilah masalah katanya orang sembahyang di Masjid Haram tu. Biasanya kita maklum, biasanya orang-orang di situ tikak dia tu tak adalah sikit-sikit tu. Yang ulama-ulama kita dah cakap tu. Tak payah saya sebutlah. Jadi maknanya adalah setengah-setengah tu katanya barangkali tikak dia Tuhan di atas aras, tetapi kita tak tahu macam mana tikak dia sebab kita tak pernah dengar daripada mulut dia. Jadi sekiranya kalau dia tu contohnya kita katanya di suatu masjid, di suatu kampung itu imam yang dilatih oleh kerajaan tu imam yang fasik. Imam yang dilatih oleh kerajaan itu ialah imam yang bid'ah. Imam yang dilatih oleh kerajaan tu imam yang waswas. Imam yang dilatih oleh kerajaan oleh pihak dilatih tu imam yang beraklaf, yang tidak berkhitan, atau imam tu orang anak zina. Jadi walaupun anak zina tidak makruh tetapi khilaful aula. Maka sekiranya setiap waktu dialah jadi imam di masjid itu. Tidak ada yang lain boleh jadi imam sebab tugas dia sebagai orang yang bertugas jadi imam di sebuah masjid. Tetapi dia tu orang fasik. Fasik ni, tapi maksud dengan kata fasik ni orang ramai tahu kata dia fasik. Tetapi kalau dia buat fasik orang lain tak tahu, itu kira kata zahir tu orang tidak fasik.
Yang fasik ni fasik yang zahir dengan fasik dia. Selalu imam tu kalau dia tak datang jadi imam, dia tak solat. Kalau bulan Ramadan dia tak puasa. Tiba-tiba sampai masa sembahyang dia jadi imam, tapi dia tak puasa. Semua orangnya tahu itu fasik yang zahir kefasikan dia. Adapun fasik yang tak zahir kefasikan tu hukumnya nisbah bab jemaah adalah seperti orang yang tidak fasik. Memanglah kalau dia duduk rumah dia tak sembahyang. Tapi orang suka kata dia ni orang-orang soleh lah. Itu tak kira, itu hukumnya tak ada makruh sebab kita mengikut pada zahir. Zahir kata fasik, fasik lah. Tak zahir kata fasik, hukumnya orang adil. Begitu. Jadi kalau kita katanya di masjid tu dilatih akan orang fasik atau orang bid'ah dan orang yang tadi, sekiranya kalau kita tak mengikut dia, kita kena sembahyang seorang di rumah. Kalau kita tak mengikut dia, kalau kita kata saya tak nak ikutlah imam orang fasik, maka di mana lagi kita nak sembahyang jemaah? Sebab surau dah tidak, kita katanya tidak ada masjid tempat berjemaah ada di satu tempat saja. Imam yang dilatih oleh kerajaannya ialah imam yang fasik. Kalau kita tak berjemaah jadi makmum dia, kita sembahyang seorang diri, maka Imam Subki kata kalau sampai tahap gitu hukum makruh tidak ada. Tidak ada hukum makruh. Sebab kalau kita katanya kalau nak lari daripada imam yang fasik, maknanya kita ni kena sembahyang seorang diri lah. Maka sembahyang jemaah lebih aula daripada sembahyang seorang diri pada masalah di sini. Begitu. Jadi nak lari tak boleh. Kalau nak sembahyang tak kalau kita tak nak mengikut orang yang fasik jadi imam, jadi kita terpaksa kena sembahyang seorang diri. Maka lebih baik kita sembahyang jemaah. Sebab teruzur dia katanya. Tengok dia kata, dan telah memilih oleh Subki, oleh Imam Subki. Imam Subki ni taraf dia sama dengan taraf Imam Nawawi. Taraf dia sama dengan taraf Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Taraf dia dalam mazhab Syafi'i, dia tu taraf sama dengan Imam Nawawi. Mujtahid tarjih. Dan telah memilih oleh Subki dan mereka yang mengikutnya, mengikut Imam Subki, mengikut pendapat dia lah, akan ternafi makruh, mana tidak ada hukum makruh. Ternafi makruh mana tidak ada hukum makruh apabila teruzur jamaah. Apabila teruzur jamaah maknanya tak boleh kita nak sembahyang jemaah melainkan di belakang mereka yang tersebut. Orang fasik, orang bid'ah, orang waswah, orang yang aklaf tadi. Kalau kita nak cari imam yang tidak fasik, tak boleh nak sembahyang jemaah kita sebab ada seorang tu saja. Bahkan ialah mana berjemaah itu afdal daripada sembahyang seorang. Jadi maknanya walaupun imam fasik sebab kita tak ada pilihan yang lain. Kalau katanya di tempat kita tu ada masjid, imam yang latihnya, imam yang ratibnya ialah imam yang bid'ah atau imam yang fasik atau imam tidak berkhitan atau imam yang waswas. Tapi kita ada surau satu lagi. Ada surau, imam yang kat surau tu imam yang sempurna, tidak fasik, tidak bid'ah, tidak waswas, tidak berakhlak. Maka makruhlah sembahyang di masjid tu sebab kalau kita sembahyang di masjid jadi mengikut imam fasik. Kalau kita sembahyang kat surau, sembahyang orang dengan imam yang sempurna. Tetapi masalah di sini tak ada pilihan yang lain. Kalau tak nak ikut dia, kita jadi kena sembahyang seorang diri. Maka ketika itu jadi kira kata uzur, maka tidak adalah hukum makruh yang kata tadi. Begitulah pendapatan bagi Imam Subki dan orang-orang yang mengikut dianya. Begitulah. Jadi pendek katanya, yang kata makruh tu kalau ada pilihan, kalau kita tak ikut dia boleh ikut orang lain lagi. Kalau kita tak ikut dia, tak ikut orang fasik, kita boleh ikut orang lain lagi. Kalau kita ada pilihan banyak, sebab tempat kitanya, tempat kawasan mana tempat yang disediai untuk sembahyang jemaah tu banyak. Di surau, berapa buah surau, di masjid lagi. Maka apabila ada pilihan banyak itu, kita mengikut imam yang fasik, itu adalah makruh lah. Tetapi kalau tidak ada pilihan, nak jemaah,
terpaksa berjemaah dengan dia, maka itu tidak ada hukum makruh. Begitulah. Habis di situ kemudian kita kata akhirnya khatimatun, dan bermula segala uzur sembahyang jemaah banyak. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma hafaznahu ma sami'nahu fartada 'alaina waftah tiyajina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba.